Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Perak Sejahtera 2030 dan boleh saya katakan selamat tengah hari. Okey, so hari ni kita sekali lagi ada program ngopi dan kerjaya. Cuma ngopi yang kerjaya kita hari ini dia macam ada kelainan sikit. Kan, kelainan sikit sebab selalunya kita akan ada di luar, kita akan ada di studio. Dan hari ni kita, orang kata green screen ni mula orang dah tak gemar untuk pakai. Jadi kita cuba variasikan kita punya ngopi kerjaya. Dan untuk hari ini, kalau nampak saja Cik Kori kat sebelah saya, seperti ngopi kerjaya sebelum ini, apa yang kita akan bincangkan adalah kita akan bincangkan mengenai jelajah kerjaya Perak Sejahtera. Untuk yang kali kedua ni kita nak pergi mana? Kejap lagi kita akan bahaskan. Tapi sebelum itu, bagi yang dah menonton dekat live Facebook kita sekarang, saya minta anda untuk like, anda share dulu kepada kawan-kawan anda. Mungkin ini, sampaikan peluang kerjaya ini, sampaikan maklumat ini, biar semua rakyat negeri Perak tahu inisiatif kerajaan negeri Perak untuk membantu capital ataupun sumber manusia di negeri Perak ini. Okey, baik. So, ke mana kita akan pergi hari ini? Itu adalah soalan yang terbesar. Kalau anda adalah bukan regular customer, saya cakap regular customer pula. Regular yang sentiasa view Facebook Talent Perak, anda akan perasan ke mana tim pasak akan pergi pada hujung minggu ini. Itu pun menjadi satu kelainan. Selalunya kita akan kopi kejayaan sehari sebelum. Kan, Cik Kurian? Selalunya sehari sebelum. Tapi cuma kali ni bila saya ada nampak one comment, dia ada mengatakan, alah kenapa last minute baru nak cerita pasal ni? Bagi tahulah awal-awal supaya kita boleh ready kan. Jadi hari ni dengan permintaan dengan komen yang ada tu, jadi saya buat hari awal supaya anda boleh dapat information dan boleh sebarkan information ini, maklumkan kepada rakan-rakan yang sedang mencari pekerjaan tentang inisiatif kerajaan negeri Perak di bawah Pusat Aspirasi Anak Perak. So, Cik Kori, mungkin yang dah mula merindui Cik Kori. Sebelum ni saya jalan sekali dengan Cik Kori. Kan, viewer dia pun tinggi juga. Dan saya tengok lepas malam tu 2 hari, pada hari kerja ni pun saya tengok viewer tu semakin lama makin meningkat. Mungkin ni sebab orang kata influencer daripada Cik Kori ikut sekali ni kan. Jadi mungkin ada yang baru tengok pula hari ni, mungkin Cik Kori boleh kenalkan juga kembali. Mungkin ada kita punya penonton setia kita yang baru lihat untuk video hari ini. Okey, terima kasih Encik Amirul, moderator kita hari ini. So, nama saya, buat yang tak tahu, Nurul Korirah binti Azizul, boleh panggil saya Kori. Saya merupakan seorang peserta Perak Employability Training Scheme ataupun perintis di Pusat Aspirasi Anak Perak sendiri. Jadi, saya di bawah unit Career dan Industri, iaitu unit yang akan berhubung dengan syarikat-syarikat yang akan menyertai JKPS ataupun Jelajah Kerjaya Perak Sejahtera. Okey. So kalau kita bawa Kori, dulu saya pernah bawa banyaklah panel saya yang pernah saya bawa. Tapi untuk hari ini, untuk bahagian yang bertanggungjawab untuk mencari syarikat yang macam saya cakap sebelum ni, iaitu Cik Kori Rao. So untuk next destination kita dekat mana Cik Kori? Perak Tengah. Dekat Perak Tengah. So kalau ada yang melihat ni sekarang ataupun yang sedang menyaksikan live ini atau menyaksikan akan datang, pasak akan berada di Perak Tengah, iaitu di Kampung Gajah. Betul, di Dewan Serbaguna Kampung Gajah, MDPT. MDPT, yes. Dan seingat saya Cik Kori, pasak dah pergi situ lebih kurang dalam 3 kali. Lebih kurang dalam 3 kali dan sambutan ni sangat meriah. Dan itu memang orang ramai bertumpu ke dalam Dewan Kampung Gajah berkenaan, iaitu Dewan MDPT, dan saya mengharapkan sekali lagi untuk tahun ini akan ada kemeriahan yang sama. So berapa banyak company kita bawa kali ni Cik Kori? Kali ini kita akan bawakan 9 buah syarikat. Okey, 9 buah syarikat. Mestinya syarikat yang bercampur ni. Betul. Ya. Betul. Pelbagai sektor, pelbagai industri, pelbagai jawatan. Macam tanggungjawab yang diberikan pada Cik Kori sebelum ni ke Mualim, Cik Kori akan tengok persekitaran kawasan itu bagaimana dan kebolehan kawasan itu, betul tak? So untuk Perak Tengah ni, kalau kita pergi sebelum ni iaitu di Mualim, Mualim adalah bandar otomotif atau HATV.
Tapi Betul. kalau di dalam Pelan Perak Sejahtera itu, Perak Tengah di landasan yang mana, Cik Kori? Kalau yang masih tak tahu. Okey, kalau kita tengok dalam Perak Sejahtera 2030 ada 6 agenda. Salah satunya ialah koridor TVET Negeri Perak. Okey, baik. Okey. Koridor TVET ni antara salah satu inisiatifnya ialah dengan mewujudkan hub pendidikan teknikal. Hub? Apa itu hub pendidikan teknikal kan? Hub pendidikan teknikal ni merupakan satu kawasan yang akan memfokuskan kepada institusi-institusi TVET bagi melahirkan tenaga kerja mahir. Kiranya satu hari nanti ataupun jangkaan Perak Sejahtera 2030 adalah menjadikan Bandar Seri Iskandar ataupun Perak Tengah ini menjadi satu hub TVET yang akan menjadi orang panggil Bandar Universiti lah kat kawasan tu. Betul, bandar institusi TVET. Bandar Universiti TVET. So semua IPT yang ada berdekatan dekat situ akan menawarkan lebih kepada kursus TVET. Betul. Sebagai contoh IPT yang ada, Cik Kori. Okey, sebagai contoh kita ada di situ kita ada UiTM Cawangan Perak ataupun UiTM Seri Iskandar. Selain daripada itu, kita juga ada Universiti Teknologi Petronas, UTP. Itu paling strong. Betul. Memang banyak teknologi yang Petronas cuba sampaikan dekat universiti. Betul. Dan lagi satu, kita ada College Professional KPM, iaitu KPM Mara di Seri Iskandar. Okey, itu ialah IPT ataupun institusi pendidikan tinggi. Macam mana pula dengan institusi kemahiran yang menawarkan SKM, DKM dan sebagainya? Kita ada GET Mara Pasir Salak, kita ada College Community Pasir Salak dan juga College Pelda yang akan menjadi pempamer untuk karnival kali ini. Dia kiranya kalau ikutkan ini sudah lebih kurang 11 kot. Kita ada 3 IPT dan 8 institusi kemahiran dekat Perak Tengah sahaja dah ada 11. Dan Cik Kori tinggal satu iaitu Polis Spektra. Betul. Cik Kori tinggal. So kiranya lebih kurang ada 11 atau 12. Memang boleh dikatakan dah betul lah tu. Landasan Perak Sejahtera di mana memang dekat situ dah menjadi salah satu bandar ataupun kawasan hub teknologi untuk bahagian TVET. Jadi sangat menarik. So apa yang kerajaan negeri Perak untuk sampaikan kepada rakyat negeri Perak yang mungkin baru nak melihat apa sebenarnya Perak Sejahtera ni. Benda tu dah ada. Cuma mereka tak di-highlightkan menjadi salah satu fokus utama kerajaan negeri. Jadi kita balik semula kepada Karnival Kerjaya kita. Karnival Jelajah Kerjaya kita, Cik Kori, iaitu ada 9 buah syarikat dan ada menetapkan beberapa kriteria dia. So daripada 9 ni, Cik Kori, apa kriteria ataupun kategori yang Cik Kori tekankan? Okey, untuk kali ini kita akan bawa syarikat daripada pelbagai sektor seperti yang saya cakap tadi. Salah satunya ialah dari sektor perkilangan ataupun pembuatan. Selain daripada itu, kita ada juga sektor kesihatan. Okey, sektor makanan juga. Itu penting lah tu. Selain makan susah Cik Kori. betul, dan kesinambungan daripada Mualim hari tu. Kita bawa juga sektor otomotif. Yalah, kalau ikutkan Perak Tengah dengan Mualim tu tak adalah jauh mana kan. Betul. Jadi dia orang masih still boleh untuk share position. Dan adakah otomotif yang ada, syarikat otomotif yang ada yang kita bawa ni, dia memfokuskan dekat kawasan Perak Tengah ataupun masih di Mualim? Okey, ada 2 sebenarnya syarikat. Okey, satu akan fokuskan di seluruh Malaysia. Satu lagi ialah berada di Perak sendiri iaitu di Teluk Intan. Yang dekat Teluk Intan tu syarikat apa itu? Okey, itu merupakan syarikat JAC Auto Pro Sdn Bhd, merupakan satu syarikat yang menawarkan servis automotif. Okey, baik-baik. Yang untuk yang satu Malaysia tu jawatan apa yang ditawarkan? Okey, itu pula ditawarkan oleh agensi kerajaan persekutuan iaitu Malaysian Automotive Robotics IoT Institute ataupun nama pendek dia MARI. Okey, menawarkan 2 jawatan iaitu jurutera dan juga juruteknik. Jurutera dan juga juruteknik. So bahagian mechanical dan juga bahagian kemahiran yang akan diperlukan dekat situ. Betul. Okey. Selain daripada itu, kita ada juga perkilangan ataupun pembuatan iaitu syarikat JK Wire Harness Sdn Bhd dan juga Widat Steel Wire. So JK Wire ni berlokasi di Tapah, manakala Widat akan berlokasi di Bemban Batu Gajah. So kiranya kalau saya tengok ni nampak macam banyak mechanical dan ni macam pengurusan ke kewangan ke tak ada ke Cik Kori? Ada, jangan risau. Semua ni. Okey, sebagai contoh JK Wire sendiri, walaupun dia sektor perkilangan, kita juga mencari HRA officer ataupun Human Resource Officer. Selain daripada itu, kita juga Widat
Dia menawarkan environment assistant. Hmm. So ada juga bahagian pengurusan, bukan sahaja secara teknikal je lah yang perlukan tenaga mahir. So kira walaupun syarikat itu adalah syarikat bahagian teknikal, tapi Betul. menawarkan Sebagai jawatan. Okey, baik. So Cikgu Ri, tadi sebab saya terdengarkan bahagian kesihatan. Mhm. Kesihatan ni selalu yang saya nampak is jururawat ke doktor kan. Lepas tu yang untuk yang kali ni bahagian kesihatan, jawatan apa yang Cikgu Ri cuba bawa? Okey, kita ada dua jawatan iaitu caregiver dan juga nurse. Caregiver tu sambut anak bukan? Bukan. Caregiver yang mana? Penjaga. Penjaga. Penjaga anak kecil? Bukan. Alamak, bukan juga. Penjaga warga emas. Okey. Ah. Cuba Cikgu Ri ceritakan dia tentang Syarikat yang akan menawarkan dua jawatan ni iaitu caregiver dan juga nurse, iaitu Medifa Care Sdn Bhd. Untuk caregiver, mereka memfokuskan kepada penjaga warga emas. Dan nurse juga macam biasalah, job scope nurse iaitu membantu dari segi kesihatan warga-warga emas yang berada di Medifa Care. So kalau saya dengar tadi ada jawatan bahagian nurse ataupun jururawat. So jururawat dan nurse ni dia punya qualification apa yang diperlukan Cikgu Ri? Kedua-duanya memerlukan diploma ataupun apa-apa sijil ataupun cert dalam nursing. Dalam bahagian kesihatan lagi. Betul, dalam kejururawatan. Dia fokus on wanita. Selalu nurse ni kita, kalau saya lah, kalau saya menganggap nurse ni perempuan lah. So jawatan ni terbuka lelaki dan perempuan atau difokuskan pada perempuan? Sebenarnya dia terbuka kepada dua-dua jantina, lelaki dan juga perempuan. Sesuai tak Cikgu Ri kalau nurse ni lelaki? Sesuai? Ya ke? Tak ada masalah sebab kalau warga emas kita ada wanita dan juga lelaki. Jadi lebih appropriate orang kata kalau nurse lelaki yang jaga untuk pesakit lelaki. Okay, baik. So tadi Cikgu Ri dah cerita pasal kesihatan, F&B ada juga, ni otomotif. Atau F&B macam biasalah, makan, minum, ni semua kesihatan kan. So kalau macam mereka yang mengambil kursus atau jawatan daripada F&B, kita boleh juga jemput mereka untuk datang kerana kita ada jawatan yang sesuai tak untuk mereka ni? Betul. Kalau F&B pula kita ada dua jawatan yang sangat special iaitu barista dan barista buat kopi lah. Betul. Kan kita itu bandar hipster weh. Mesti kita Come on ada lah. barista kan? Betul lah. Dia dah mula berpindah ke Sri Skandar ni? Betul. Sri Skandar pun bandar hipster juga. Macam Cikgu Ri macam tahu tempat-tempat menarik dan kita kongsi apa tempat menarik kan? Okey, dua jawatan yang ada iaitu barista dan juga cook ditawarkan oleh syarikat P&A Technologies. So kalau mesti pelik kan, P&A Technologies ni apa? Sebenarnya dia syarikat perkilangan. Okay, tapi jawatan dia adalah jawatan di sebuah cafeteria dalam kilang tu iaitu White House Coffee. Kiranya P&A Technologies is satu kilang. Betul. Ataupun satu syarikat yang besar lah. Betul. Dan dalam dia tu ada cafeteria yang memerlukan bahagian barista. Kalau saya ingat tadi barista, cook dengan apa tadi? Dua je. Dua je? Barista dan cook. Okey, lokasi dia memang di Kampung Gajah lah. So memang untuk orang-orang Kampung Gajah yang nak mencari kerja betul-betul berdekatan dengan rumah anda, datanglah dan apply lah untuk barista ataupun cook oleh P&A Technology Sdn Bhd. Selalunya tukang masak dengan barista ni, dia akan lebih fokus kepada pengalaman, betul? Betul. So syarikat ni perlukan orang yang berpengalaman atau fresh grad? Pengalaman diperlukan, tapi fresh grad pun boleh juga apply. So dia agak fleksibel lah sebenarnya. Kira ni datang interview dulu. Betul. Dan mungkin ada ujian dia. Kena buat kopi ke kat situ ke. Ni datang, aku kena buat kopi ni macam mana? Untuk first time datang interview ni, first screening ni, hanya screening dengan HR lah, Human Resource Department lah. Dan kalau dia berminat, dia akan panggil. Betul, untuk temu duga kedua. Okay, baik, cantik kalau macam tu. So kalau saya lihat kan, otomotif macam biasa, ada makanan, ada kesihatan dan juga itu adalah bandar teknologi pendidikan TVET. Jadi kalau bandar teknologi TVET, kalau kita tak bawa, ada tak kita bawa syarikat yang betul-betul teknologi dari segi TVET? Sebab saya tahu TVET ni welding, elektrik, kan? Lepas tu ada sistem solarnya, lepas tu ada sistem water teknologi. Sebab dalam TVET kan, jadi ada tak syarikat yang focusing on bahagian betul-betul teknologi TVET dalam membangun? Ada. Sebenarnya kita ada bawa satu syarikat yang sangat special, yang mungkin ramai lagi tak tahu pun kewujudan syarikat ni sebenarnya.
Okay, nama dia ialah Becker Malaysia Sdn Bhd. Baker, BBQ kan? Bukan. bukan. Okay, Becker ni ialah satu syarikat solar. Dia macam bertukar ni sebab tadi PNA tapi dia ambil jawatan. Mhm. Baker ni bukan macam roti, bakery bukan. Oh, bukan. Oh, patut orang tak. Okey, baik. Baker Malaysia Sdn Bhd. Okey, dia sebenarnya memfokuskan tentang apa sebenarnya syarikat? Okey, ini merupakan syarikat solar. Dia menyediakan servis-servis solar. Contohnya kalau dekat rumah nak pasang solar, dekat kedai, premis kedai, majikan-majikan, ataupun kilang-kilang. So, dia menawarkan servis-servis untuk pasang solar lah. Dan syarikat ni ada di mana? Okey, sebenarnya Syarikat Malaysia. bukan. Okey, sebenarnya syarikat ni adalah syarikat berasal daripada Singapura, tetapi dia beroperasi di India dan dia berada di 14 daerah di India. 14 daerah di India. Okey, so kira dia dah establish lama lah Baker Malaysia Sdn Bhd ni. Betul sebenarnya. Jadi kalau kita tengokkan pada dia membawakan sistem solar, kan? Sistem solar. So kebiasaannya sistem solar ni adalah teknologi yang boleh saya katakan dekat Malaysia orang masih tak pandang. Ataupun mungkin dia orang kata agak mahal lah pasal sistem solar ni kan. Walaupun boleh dikatakan Malaysia berada di landasan khatulistiwa yang kita menerima kepanasan dan juga kelembapan yang seimbang, kan? Jadi sebenarnya sistem solar ni bagus tak bagus Cikgu? Bagus, sangat bagus sebenarnya. Sebab okey, kalau kita tengok kerajaan dah perkenalkan satu pelan hala tuju peralihan tenaga ataupun NETR. Ia merupakan satu program yang memfokuskan kepada perkembangan industri kenderaan elektrik iaitu EV dan juga ekosistem mobility hijau. Okey, seiring dengan program-program yang diperkenalkan ini, kerajaan juga telah memperkenalkan satu program iaitu program pemetiran tenaga bersih dan juga program solar skala besar. Ia merupakan satu inisiatif untuk memberikan industri tenaga solar dekat negara kita untuk terus berkembang. Oh, jadi kiranya kerajaan juga sedang mula perubahan daripada tenaga elektrik yang kita ada untuk convertkan bahagian solar. So, kiranya ada juga bantuan yang diberikan untuk peralihan ni. Sebab tu adanya syarikat teknologi solar yang ada sekarang. Betul. So ini adalah satu peluang kerja baru lah saya anggapkan. Betul, sangat benda yang sangat baru. Sebenarnya dekat Malaysia sendiri ada banyak sebenarnya syarikat-syarikat solar. Okey. Tetapi ini special sebab dia akan beroperasi di Ipoh Perak sendiri. Oh, ini adalah syarikat tu kat Singapura saya nak kena buat pasport pergi Singapura. Bukan. Baru saya nak bawa kira-kira 3.5 kali so gaji saya dekat sini. Oh, tapi saya rasa ada perkembangan kerjaya juga kan kalau kat syarikat ni, di mana kalau kita bekerja dekat situ mungkin juga kita akan ditempatkan juga dekat negeri asal mereka. Ada possibility tu. Kan? Tapi untuk masa sekarang mereka mencari pekerja bagi base-nya di Ipoh Perak lah. Dan jawatan apa yang dibuka sebenarnya dekat syarikat ni, Cik Kori? Okey, jawatan solar ni saya rasa banyak, ada pemasangan lah, ada dia okey. punya pembuatan lah, apa semua. Dia buka jawatan apa? Disebabkan dia baru sahaja nak buka, dia akan tawarkan 3 jawatan, iaitu engineer, production engineer to be specific, satu lagi ialah supply chain manager dan juga facility O&M manager. So untuk ketiga-tiga jawatan ni mereka memerlukan 3 tahun pengalaman dalam bidang berkaitan. Baik, faham. So kiranya 3 jawatan ni adalah yang sangat-sangat crucial kita pakai, betul? Betul. Jadi kalau kita tengokkan dia perlukan 3 tahun pengalaman. Dan juga dia punya minimum pendidikan dia apa, Cik Kori? Minimum ialah bachelor's, iaitu ijazah sarjana muda. Dalam bidang yang berkaitan lah, dalam engineering, dalam supply chain. Okey, baik, faham. Dan saya ada satu soalan sebenarnya dekat dalam Facebook, iaitu daripada Damia Alisha Ikin. Okey, hai Damia yang sedang menyaksikan saya. Soalannya adalah perlukan sijil apa ya? Jadi saya tak pasti soalan ni menunjukkan jawatan yang mana. Kalau Cik Damia masih melihat kami dekat live ni, tolong reply balik komen berkenaan dalam jawatan yang mana dan posisi yang mana supaya kami tahu sijil apa yang perlu anda bawa. Kalau anda hanya menyatakan perlukan sijil apa, dia terlalu komen saya rasa kan. Betul. Takutkan apa yang kami berikan pandangan kepada anda, dia tidak mencapai apa yang anda inginkan. Okey, tak apa. So nanti saya minta Cik Damia Alisha Ikin untuk reply balik apa jawatan ataupun yang keperluan sijil yang anda perlukan. Okey. So kita next. So kita dah berbincangkan tentang company dan syarikat yang ada. So ada 9 buah syarikat. Selain daripada Temuduga, ada apa-apa aktiviti lagi tak yang akan berlaku dekat tapak program?
Seperti yang saya sebut tadi, akan ada pempami-pempami, iaitu Okey. daripada institusi-institusi di Perak Tengah sendiri. Selain daripada itu, kita juga ada booth dari HRD Corp dan juga KWSP. Baik. So kiranya ada jugalah bagi mereka yang lepasan SPM, yang ingin hadir, yang untuk mencari peluang-peluang yang ada. Okey, baik. So saya masih menunggukan Dahlia masih belum balas. Okay, tak apa. So bila kita dah bercerita tentang jawatan. So jawatan yang ada, company yang ada, setelah pun kita lihat dan kita dengar penjelasan daripada Cik Puri tadi. Cuma saya sebenarnya tertarik. Dah lama sebenarnya saya tertarik dengan perkara benda ni. Iaitu di mana bila saya sendiri mencari pekerjaan atau saya sendiri melihat peluang pekerjaan, dan tadi Cik Puri pun ada bercerita iaitu tentang pengalaman. Mungkin kita boleh bahaskan sikit topik ni selain daripada kita bercerita tentang jawatan yang ada. Bila kita bercerita tentang pengalaman, bila saya tengok iklan selalunya ada dua jenis pengalaman yang ditulis oleh Cik Puri. Iaitu satu adalah pengalaman kerja dan satu lagi adalah dia lebih kepada, sekejap saya cari balik. Alamak, mana tadi? Iaitu related field, experience on related field and then juga work experience. Adakah ia menjadi benda yang sama daripada pandangan syarikat ataupun ia adalah satu perkara yang berbeza sebenarnya, Cik Kori? Okey, sebenarnya dua benda ni adalah dua benda berbeza. Okey, kalau bila kita cakap pengalaman dalam related field, lebih kepada pengalaman dalam bidang itu sendiri. Sebagai contohlah, saya bagi contoh, saya sudah bekerja dalam event management dalam 2 tahun. Okey, tapi saya nak tukar angin lah. Saya nak career yang baru, iaitu saya nak career sebagai data analyst. Okey. Jadi daripada event management nak pergi ke data analysis. Okey, baik. Saya analysis adalah jawatan yang dia baru nak mula kan? Betul. Okey, ia satu industri baru, sektor yang baru. Tak ada kena mengena langsung dengan event management. Betul. Jadi adakah saya mempunyai experience dalam related field? Contohnya, jawatan tu memerlukan 2 tahun pengalaman sebagai data analyst. Kalau saya nak apply, saya tak layak sebab saya tiada pengalaman dalam bidang berkaitan. Saya cuma ada working experience. Okey. Jadi pengalaman saya sebagai seorang event management coordinator sebagai contoh, itu merupakan working experience saya. Okey. Jadi ramai pemohon ataupun pencari kerja yang tak faham dengan dua benda berbeza ni. Okey, bila dia cakap experience in a related field, kena pastikan awak mempunyai pengalaman dalam bidang tersebut. So, contohnya macam barista. Okey, dia nak pengalaman dalam bidang tertentu. Bidang tertentu ataupun berkaitan. Maksudnya awak perlukan pengalaman sebagai seorang barista di tempat lain lah. Macam tu. Kiranya selama ni yang kita pandang dalam iklan jawatan kosong iaitu 3 tahun pengalaman bekerja, 2 tahun pengalaman bekerja, iaitu adalah pengalaman yang kita pernah bekerja. Betul. And then kalau di related field tu, which is kalau dia nak masuk dalam engineering atau bahagian otomotif, dia mesti kena ada pengalaman dalam bidang berkenaan. Betul, sebab dia sangat spesifik. Kenapa kadang-kadang syarikat buat spesifikasi macam ni? Sebab bila ada pengalaman dalam bidang berkaitan, barulah orang tu dapat dipercayai dengan tugas yang akan diberikan. Lebih efektif lah boleh kata. So kalau kita boleh anggapkan kalau dia hanya mencari setahun pengalaman bekerja, kiranya kita nak pastikan, syarikat nak pastikan mereka ni dah biasa dengan alam pekerjaan. Betul. Jadi kalau macam yang fresh graduate ni, memang saya dulu masa graduate dulu pernah lah buat kerja part time, pernah buat kerja yang biasa-biasa kan, macam dekat cafeteria, bantu masih kantin. So kalau macam tu, macam mana yang fresh graduate ni nak kirakan pengalaman kerja ataupun dua-dua tu memang dia dah tak ada langsung? Okay, untuk fresh graduates, jangan risau sebab awak punya pengalaman sebagai seorang pelajar latihan industri ataupun intern. Selain daripada itu, daripada kerja-kerja sukarelawan, itu juga dikira sebagai working experience. Kalau macam kerja, macam cikgu kata kerja-kerja sukarelawan, kira yang macam saya masuk ke persatuan waktu saya belajar pun itu dikira sebagai work experience yang kita boleh letakkan dalam resume. Betul, sebagai contoh, awak pernah menyandang jawatan sebagai sekretari. Sekretari dalam kelab apa-apalah, persatuan apa-apa. Itu boleh dikira sebagai experience lah, working experience. Tapi kalau dalam resume, make sure kita clarify yang itu ialah volunteering experience. Tapi mereka akan lihat sebagai working experience jugalah. So kiranya kalau dalam bahagian work experience tu kita boleh letakkan dia sebagai
Sekretariat Persatuan, and then dalam kurungan kita letakkan apa tadi Cik Kori? Volunteer. Volunteer. Volunteering experience. Volunteering experience. So kira kalau mereka yang sedang mencari jawatan macam HR, pengurusan, so boleh jadikan tu sebagai satu working experience. Betul, So ingin kalau macam LI, saya pernah dengar yang LI menyatakan working experience ni dia nak setahun. Tapi LI kadang-kadang ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Dan macam kat Pasak yang saya pernah lihat adalah seorang pelajar sampai 8 bulan dia punya LI tu. So kalau macam nak tulis dekat dalam resume untuk working experience tu macam mana Cik Kori? tak ada masalah. So hanya tulis dari bulan berapa sehingga bulan berapa awak menjadi seorang pelajar latihan industri. Dan itu akan dikira sebagai working experience jugalah. Tak kisahlah 2 bulan ke, 3 bulan ke, 8 bulan ke. Tapi make sure kadang-kadang kita sebab fresh grads, kita masukkan saja apa yang kita pernah buat. Tapi kalau sebagai seorang yang berpengalaman, disarankan untuk tidak memasukkan perkara-perkara yang tak ada kena-mengena dengan jawatan yang ingin dipohon. So kalau yang experience memang terus kita ambil sebagai experience in Related field bahagian sahaja. lah. Yang tu di mana kita apa yang kita dah kerja sebelum ni yang tu kita tulis. So macam LI, volunteering tu tak perlu lagi. Tak perlu kalau jika tak ada kena-mengena dengan jawatan tu. Okey, baik. So rupanya baru saya rasa saya sendiri lah kot baru faham juga pandangan syarikat mengenai working experience and experience in related field. Sebab saya pun pas saja benda tu kadang-kadang ada jawatan yang nak working experience, yang ni nak related field. Jadi kita sama ke lain ni. Okay. So saya mengharapkan yang sedang melihat ataupun yang akan melihat video ini kembali bahawa rasanya itu adalah memberi makna yang sebenar daripada tanggapan syarikat. Kan? Pasal mengenai working experience and juga related field yang ada. Okey, baik. So kalau kita dah berbincang tentang pengalaman dan juga resume. Kan, resume ataupun yang bagi mereka ni adalah fresh graduate. So sebenarnya tanggapan daripada sebab saya tahu yang Cik Kori sentiasa berurusan dengan syarikat. Kan, dengan bahagian HR. Boleh tak saya nak tanya kepada Cik Kori, sebenarnya daripada pihak syarikat ni kan, macam fresh graduate ni kan, walaupun dia dah join persatuan banyak kan, tapi sebenarnya apa tarikan utama fresh graduate ni untuk menangkap mata syarikat untuk ambil dan percaya kepada dia untuk dapatkan pekerjaan? Okey, kadang-kadang disebabkan fresh graduate tak ada experience, kelayakan yang mereka ada juga, kalau ada kena-mengena dengan jawatan tu, itu merupakan salah satu plus point lah untuk mereka apply jawatan tu. Selain daripada itu, yang paling penting ialah soft skill. Selain daripada itu ialah potensi untuk seorang individu tu berkembang, untuk belajar. Antara soft skill yang Cik Kori boleh nasihatkan kepada peminat setia Ngopi Kerjaya ni, soft skill apa yang bukan fresh graduate pun, yang kiranya pelajar IPT yang sedang belajar ya, soft skill apa yang penting sekarang dekat alam pekerjaan? Okay, yang paling penting ialah soft skill berkomunikasi. Cara berkomunikasi di tempat kerja, cara kita bercakap dengan bos, cara bercakap dengan colleagues, semua tu berbeza-beza. Bukan kita tak boleh cakap dengan colleagues macam kita cakap dengan kawan. Benda tu nampak macam basic, macam tak apa, kita gurau-gurau dengan colleagues kan. Tapi sebenarnya yang orang lebih tua sikit dia betul. Jadi kita perlu ada satu pemahaman yang bahawa mereka ini, kita ada boundaries dengan mereka. So asas berkomunikasi tu sangat penting di tempat kerja. Selalunya kalau macam Cik Kori, boleh dikatakan Cik Kori pun adalah lepasan graduasi kan. Selalunya dekat IPT ni, untuk dapatkan soft skill ni, macam Cik Kori sendiri tak dapatkan soft skill untuk bahagian communication, bahagian keyakinan ni semua, selalunya Cik Kori ambil kat mana Cik Kori? Okay. Adakah Cik Kori bercakap ni sebab orang kata kalau nak self confidence cakap depan cermin? Adakah ia masih lagi relevan untuk sekarang ataupun ada tempat lain yang kita boleh cari? Kalau kita tengok dekat universiti sendiri, ada penilaian yang kita kena buat pembentangan dan bercakap depan halayak ramai, iaitu depan kelas ataupun depan pensyarah. Itu pun dah boleh membantu seseorang graduan tu menambah keyakinan diri, menambah kemahiran dari segi percakapan. Dan selain daripada itu, kita juga boleh volunteer, menjadi sukarelawan di persatuan-persatuan yang ada, di aktiviti-aktiviti yang dijalankan di IPT masing-masing. So daripada situ kita akan build kita punya confidence dan kita grooming kita punya soft skill untuk lebih maju. Okay, baik. So sekarang boleh dikatakan communication, sebab kita terhenti oleh COVID-19 seketika kan. Sebab di mana semua kelas dalam sistem online dan kita juga sekarang dah ada teknologi baru iaitu live,
TikTok lah, live Facebook lah, dan live semua tempat dah ada live dan juga ada podcast kalau kita perasan kan. Tapi mungkin di hadapan kamera kita mampu bercakap, tapi communication in the actual way kita agak lebih kurang. So mungkin ini adalah menjadi faktor utama ataupun tarikan kan tarikan oleh pihak syarikat untuk didapatkan anda sebagai salah satu staff mereka. Itu bahagian soft skill Cik Kori. Mungkin Cik Kori juga nampak perubahan yang ada di dalam syarikat. Kan? Macam contoh perubahan yang ada dalam syarikat ni adalah kemahiran, selain daripada kemahiran communication skill tu, kemahiran komputer ni masih diperlukan ataupun masih menggunakan sistem buku finding ataupun Kalau kita ikut dengan peredaran industri sekarang, semua syarikat pun memerlukan kemahiran komputer. So sebagai contoh, sebagai seorang fresh graduate sendiri, saya kurang menggunakan Microsoft Excel. Contohnya Microsoft PowerPoint tu kita biasa sebab selalu buat pengentangan, tapi Microsoft Excel sangat kurang. Tapi bila di syarikat-syarikat, especially bahagian-bahagian administration, bahagian admin, pengurusan dan sebagainya, mereka sangat mementingkan penggunaan Microsoft Excel. Jadi itu merupakan salah satu hard skill pula bagi pelajar-pelajar, bagi fresh grads untuk ada kemahiran dalam Microsoft Excel, untuk stay relevan lah orang kata dalam peredaran zaman sekarang ni. So kira macam soft skill, hard skill ni dia orang tak ada dalam kelas kan, dia kena pergi cari sendiri. Betul tak? So kira ni macam Excel, Microsoft PowerPoint, Excel, lepas tu Word, dia orang nak betul-betul yang 100% performing ataupun yang biasa setakat boleh buka tutup ke, atau nak ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 yang syarikat perlukan? Dia depends dekat level jawatan yang di-apply lah dan juga jenis jawatan tu. Contohnya kalau awak apply sebagai data analyst tapi awak tak boleh guna Microsoft Excel, awak tak dapat lah. Patutlah jaga diri menganggur ni. Jadi dia tapi kalau boleh saya nasihatkan untuk semua grade 1 untuk at least ada intermediate skills dalam Microsoft Excel, Microsoft Word dan sebagainya. Okey, baik. Okey. So kalau saya dulu tadi saya ada nampak ada satu soalan dekat dalam ni. Lepas tu tapi bila saya refresh hilang pula soalannya daripada mana tadi. Iaitu soalannya yang saya baca tadi iaitu ada tak jawatan bahagian pengurusan ataupun HR? Tapi saya tak pasti daripada siapa tadi. Mana hilang komen dia. Okey. Ada tak Cik Beri yang bahagian HR dan juga bahagian pengurusan? Okey, untuk bahagian HR kita ada satu jawatan iaitu HRE Officer oleh JKY Yohanes Sendirian Berhad yang akan berlokasi di Tapah Perak, HRE Officer. Okey, selain daripada itu pengurusan kita ada macam saya cakap tadi, Becker Malaysia, mereka akan menawarkan bahagian manager, dua actually, Supply Chain Manager dan juga Facility O&M Manager, itu bahagian pengurusan. Yang lain lebih kepada bahagian teknikal seperti technician, engineer, barista, nurse dan sebagainya. So harapkan itu menjawab soalan sebab saya tengok hilang. Nanti technical part saya tolong cari sebab saya tengok soalan hilang. Saya nampak soalan itu tadi tapi saya tak tahu dia hilang ke mana ataupun tuan dia dah padam. Tapi mengharapkan jawapan yang dijawab Cik Kori itu telah sampai kepada mereka. So macam Cik Kori hari ni sebenarnya sedang kita live ni dekat Pejabat Pasak sendiri, diorang ada satu program yang sedang berjalan iaitu Klinik Kerjaya. Okey, Klinik Kerjaya yang sedang berjalan juga tapi dia secara fizikal. Mungkin peminat setia Talent Perak punya page, diorang ada melihat iklan tentang jawatan bukan jawatan khusus yang ada pada hari ini iaitu colouring combination, iaitu bagaimana kita nak combine colour kita supaya nampak lebih menarik. So bila saya teringat tadi pasal khusus berkenaan, so bagaimana mereka yang nak pergi ke Carnival Kerjaya ni, pakaiannya macam mana yang paling suitable sebenarnya Cik Kori? Adakah kita kena pakai full suit pergi interview? Sebab dulu waktu saya belajar, saya mengambil bahagian pengurusan, lebih pada bahagian pengurusan. Dan juga ada rakan-rakan yang lebih kepada bahagian manajemen. Bukan manajemen, iaitu bahagian kemahiran. So kami ada buat IPT kami ada buatkan satu iaitu dipanggil mock interview bagi semester akhir. Dan kami diminta untuk pakai full suit ketika itu. Walaupun saya bahagian pengurusan, kawan saya bahagian kemahiran, dua-dua kena pakai full suit. Sebenarnya pakaian yang paling sesuai dengan jawatan yang kita mohon tu macam mana Cik Kori? Okey, seelok-eloknya ialah pakaian formal, bertie,
kasut tutup. Okey, ia juga berbeza macam Cik Amirul kata, berbeza mengikut jawatan yang dipohon. Contohnya kalau awak nak apply sebagai technician, tak perlulah pakai long suit. Tak perlu pakai full suit. Tapi at least pakai smart casual, kemeja, seluar slack dan juga kasut bertutup. Itu bagi lelaki lah. Untuk bagi perempuan sangat digalakkan untuk memakai baju kurung, pakai blouse. Dan warna-warna yang dipilih juga penting. Sebagai contoh, warna-warna yang diterima oleh alam corporate ialah warna hitam, warna-warna neutral seperti cream. Jangan striking lah. Jangan striking, jangan pakai warna full suit warna pink contohnya. Okey, baik, tak apa. Itu pakaian kita dah sentuh. Sekarang ni adalah saya kembali pada soalan Cik Damia tadi yang ada dekat komen kita, walaupun dia tak reply, tapi dia katakan perlukan sijil apa, mungkin boleh Cik Kori kita ambil, kita menganggapkan dia nak mohon jawatan, semua jawatan yang ada dekat Carnival Kejaya. So sijil apa yang perlu dibawa, Cik Kori? Okey, secara umumnya untuk pergi Carnival Kejaya kali ini kita perlukan resume, berapa salinan itu bergantung kepada calon sendiri nak apply berapa jawatan, tapi kami sarankan bawa je lah 5 salinan at least untuk dihantar ke syarikat-syarikat yang ingin dipohon. Selain daripada itu, sijil-sijil yang berkenaan iaitu transkrip, sijil SPM, sijil-sijil kelayakan seperti SKM, DKM dan sebagainya, sijil diploma, sijil degree, apa-apa yang berkaitan dengan jawatan yang ingin dipohon perlu dibawa. Okey. So kalau yang dibawa ni, dia nak bawa salinan ke original kena bawa? Okey, kami sarankan bawa sahaja original, tapi jika tidak dapat, kopi pun boleh. Oh, boleh. Okey, baik. So kita dah mungkin dikatakan kita pun dah hampir ke soalan yang terakhir mungkin, ataupun kita punya tekanan yang terakhir, ataupun selepoh yang terakhir sebelum kita akan sampai ke sana. So perkara yang biasa saya ingin ingatkan kepada semua kandidat yang akan datang. Apa dia perkara yang paling penting, Cik Kori? Sentiasa kalau kita live, kita minta dia orang buat sebelum datang Carnival Kejaya. Okey, jangan lupa daftar di Talent Perak. So, untuk semua boleh pergi ke Google Play Store ataupun Apple App Store dan download Talent Perak. Okey, bila dah download, dah isi semua details, pergi ke bahagian dashboard, pergi events dan pergi klik jelajah kerjaya Perak Sejahtera daerah Perak Tengah dan tekan daftar sekarang ataupun register now. Itu sahaja. Okey, baik. Dan the last question daripada Atikah, dia kata banyak tak jawatan degree akan datang dekat Carnival Kejaya ni? Boleh kata seimbang lah dengan jawatan-jawatan yang lain. Baik, so jawatan degree ada dan dia seimbang dengan jawatan-jawatan yang lain. Betul. Okey, so last bukanlah tadi apa saya maksudkan ni, iaitu last point bukan untuk peringatan mereka, untuk kita ajak mereka ramai-ramai ke Dewan mana, Cik Kori? Dewan Serbaguna Kampung Gajah MBPT. Jam 9 pagi sehingga 4 petang. So saya mengharapkan macam biasa, sama macam Mualim, tim pasak akan berada di sana pada hari Jumaat, tapi jangan datang hari Jumaat, awal sangat dek. Datang hari Sabtu pada 9 Mac. Okey, pada 9 Mac pada hari Sabtu kami akan berada di sana dan kami ada start 8.30 pagi iaitu pendaftaran dulu, and then kita akan tutup pendaftaran jam 3.30 petang. Saya jangan, masa Mualim yang itu pun ada juga 3.40 baru dia datang. Saya mengharapkan jangan, sebab bila dah ujung-ujung ni, kalau syarikat ada yang dah mula untuk berkemas dan pulang. Betul. Jadi saya mengharapkan jangan hadir terlalu hujung 3.30 baru nak buat pendaftaran. Kami 3.20 atau 3 suku, 3.30 is maksimum kami akan tutup pendaftaran dan kami akan habiskan semua yang telah berdaftar saja dan kami tidak akan terima pendaftaran baru. So saya mengharapkan saya akan jumpa anda dekat sana. Cik Kori pun akan ada hujung minggu ni. Ada. Dan tim kami akan ada start berkampung pada hari Jumaat dan kami ingin jumpa anda di sana, di Dewan Kampung Gajah MDTM pada 9 Mac ini bagi jelajah Kerjaya Perak Sejahtera 2024 bagi sesi yang kedua. Okey, bye.